Saudara, kajian antarabangsa bagi literasi kewangan dalam kalangan dewasa 2020 oleh Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD menekankan Malaysia perlu mementingkan pengetahuan kewangan untuk memastikan rakyat memahami prinsip dan menguruskan wang dengan lebih efektif. Apabila merancang perbelanjaan, kita boleh mengelakkan berbelanja berlebihan, hutang yang tidak terurus, keberangkapan atau kebergantungan kepada orang lain. Ini pentingnya pengetahuan dan perancangan kewangan yang perlu ada kepada setiap individu. Panduan belanjawanku, topik yang akan dibincangkan dalam Ringgit Bi seketika nanti. Teruskan bersama saya, Akmal Hafiz Ruslan untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini BIS Malaysia, edisi Rabu 21 Jun 2023. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Baik saudara, sebelum ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Dimulakan dengan perkembangan ini, keyakinan pelabur kepada Malaysia kini semakin baik sekaligus mendorong lebih banyak pelaburan masuk ke negara ini tidak lama lagi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil memaklumkan keyakinan itu dizahirkan para pelabur ketika lawatan kerja sempena Minggu Teknologi London LTW 2023. Tambah beliau, misi pelaburan ke LTW 2023 pada 12 hingga 16 Jun lalu menyaksikan Malaysia meraih komitmen pelaburan bernilai 8.3 bilion ringgit dalam pelbagai sektor teknologi digital. Kita meninggalkan satu perasaan yang sangat positif di kalangan para pelabur yang mana mereka merasakan dengan hala tuju kestabilan politik dan juga keupayaan Malaysia sekarang untuk menjadi salah satu pusat tumpuan bagi pelaburan, maka mereka ada keyakinan tambahan. InsyaAllah tidak mustahil dalam masa yang tidak berapa lama dari sekarang, kita akan dapat saksikan lebih banyak pelaburan masuk ke dalam negara kita. Baik saudara, seterusnya bagi mengetahui prestasi pasaran sehingga sesi dagangan tengah hari tadi, kita bersama pengurus dana PNB Investment Raihan Munir. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FPM KLCI naik 5.74 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,394.07. Pasaran berada dalam tren negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 387 berbanding 299. Sementara 1,597 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FPM KLCI menyaksikan 14 kaunter untung, 12 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Hong Leong Bank Berhad, Hong Leong Financial Group Berhad dan CIMB Group Holdings Berhad masing-masing naik 18 sen, 14 sen dan 12 sen. Manakala kaunter rugi, Nestle Malaysia Berhad, Petronas Gas Berhad dan Kuala Lumpur Kepung Berhad masing-masing turun RM1, 20 sen dan 10 sen. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.09% kepada RM3.28 setiap 100 yen. Manakala ringgit susut 0.18% kepada RM4.65 sedolar Amerika, 0.14% kepada RM5.93 sepaun,
0.11% kepada RM5.08 se-euro dan 0.10% kepada RM3.46 sedolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Nur Raihan Munir, PNB Investment Berhad. Kembali dalam Biz Malaysia. Baik saudara, seperti biasa, setiap Rabu kami bawakan kepada anda segmen Ringgit Biz untuk sama-sama kita lihat semula pengurusan terbaik kewangan pribadi dan juga topik-topik yang menyentuh nilai ringgit anda. Topik akan kami bawakan pada petang ini, panduan belanjawanku. Tapi sebelum itu, kita ikuti dahulu apa kata anda untuk topik perbincangan pada petang ini. Selalunya saya akan tolak komitmen dulu lah. Contohnya macam insurans, kenderaan, and then saya ada bayar bil sendiri kan. Kalau macam saya dah berkahwin, so kebanyakannya makan, minum, rumah tu semua suami yang uruskan lah. Cuma kalau ada dah macam tu, dia more tu perbelanjaan rumah dengan utility yang kita orang guna. So saya ni macam more to saving. My part of gaji tu ada untuk peruntukan kita orang untuk saving saja. Peruntukan saya dalam sebulan, senang kata, lebih kurang dalam 1,900 daripada gaji saya, makna daripada gaji saya 2,400 dan dia akan jadi lebih kurang dalam 500 lagi lah balance. Dan itulah pendapatan yang saya nak pecah-pecahkan pada nafkah bini, beli minyak sendiri, makan dan minum. Jadi pendapatan sekarang ni kalau ikutkan agak tak mencukupi, tapi kita cuba berjimat-jimat lah. Gaji saya cukup-cukup makan. Belum sempat lagi untuk saya buat saving lah. Dengan umur saya yang ini, dengan gaji yang ditetapkan sekarang, dengan komitmen saya memang lari. Bajet memang lari. Baik, itu kata mereka bagaimana mereka menguruskan kewangan untuk perbelanjaan bulanan. Dan saudara, baru-baru ini Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial SWRC Universiti Melaya melancarkan panduan belanjawanku untuk individu dan keluarga di Malaysia bagi tahun 2022-2023 serta aplikasi mobil belanjawanku. Kedua-duanya dilancarkan bertujuan untuk menyediakan anggaran perbelanjaan bulanan minimum untuk pelbagai jenis barangan dan perkhidmatan. Ini adalah untuk isi rumah yang berbeza. Bagaimana kita melihat perancangan kewangan itu begitu signifikan dengan keuangan sejahtera? Panduan belanjawanku, topik yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu undangan yang telah pun bersiap sedia di studio ketika ini. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Balkis Zakaria, Fellow Penyelidik Institut Pendidikan Perakaunan Universiti Teknologi Mara. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Sihat, Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, kerana memenuhi undangan daripada Biz Malaysia pada petang ni. Terima kasih juga RTM atas undangan. Baik, topik yang kita rasakan kita perlu tekankan. Kita selalu berbincang berkenaan dengan literasi keuangan, pengurusan keuangan, tapi perkara ini kita perlu memberitahu dari masa ke semasa dan juga kena banyak kali supaya kita serap dalam diri kita, supaya masuk dalam ruh kita. Kerana perancangan keuangan ni merupakan satu perkara yang penting untuk satu-satu kesejahteraan hidup kita. Benar. Betul tak, Doktor? Betul, sangat betul ayat tu. Baik, jadi kalau kita nak tahu, Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan apa pentingnya sebenarnya penyusunan belanjawan peribadi ni, Doktor?
Okey, kalau kita tengok ya, kalau kita dapat definasikan dulu Akmal, perbelanjaan tadi tu, belanjawan peribadi kita tadi tu. So, belanjawan ni kalau kita dapat kupas, kita kata dia adalah satu penyusunan di mana perbelanjaan mengikut takat pendapatan seseorang dan dia berkadar dalam satu kadar masa yang tertentu. Contohnya kalau orang makan gaji sebulan sekali ataupun seminggu sekali, ya, ataupun kalau orang berniaga sehinggalah dia mendapat balik semula nilai jualan terhadap barang yang dijual ataupun perkhidmatan dia tadi. Jadi kalau kita cakap berkenaan dengan kepentingan belanjawan ni, pertama sekali ialah dia dapat membantu kita menyusun perbelanjaan mengikut prioriti. Manakala tidak kan, mestilah perbelanjaan asas dulu yang kita kena cover, betul? Keperluan lepas dulu. Keperluan, lepas tu pergi ke kehendak. Kalau zaman yang menuntut serba-serbi hari ini, kita juga ada satu lifestyle, keperluan-keperluan lifestyle yang perlu kita penuhi juga pada keluarga, pada anak-anak, ya, untuk yang beribu bapa ataupun pada yang single tu pun perlu juga untuk memenuhi lifestyle tadi tu di zaman hari ini, ya. Dan juga kalau kita kata tentang pentingnya belanjawan ni, kita hendak menyelaraskan pendapatan dengan perbelanjaan kita yang perlu kita kenali. Kita sendiri kena kenal belanjawan kita ni. Kita sendiri kena kenal belanja apa yang menuntut daripada kehidupan hari-hari yang kita lalui tadi tu. Dan juga secara tak langsung ini dapat mengelakkan kita daripada kancah berhutang. Kita akan bincang nanti bagaimana hutang ni mengheret kehidupan kita. Dan juga suka juga untuk saya kupas di mana belanjawan ni membantu seseorang untuk mengelak tempias inflasi. Itu seronok untuk kita kupas tu sebenarnya tu tentang inflasi ni. Orang selalu kata inflasi ni harga naik dan juga sebagainya. Terpaksa kita mengeluarkan wang yang lebih untuk berbelanja, membeli barang keperluan dan juga sebagainya. Dengan pengurusan keuangan ataupun belanjawan ni, kita boleh kalis inflasi. Inflasi memang sebagai rakyat marhaen mungkin kita tak dapat elak lah ya, Akmal, ya. Tapi tempias dia tu kita dapat kurangkan sikit risiko dia tu. Sebagai contoh, kita bila kita buat belanjawan, kita dapat spare sikit duit kita. Ya, bila kita dapat spare, kita pun pergi ke pasar raya. Kita tengok ubat gigi contohnya. Kita memang perlukan ubat gigi setiap bulan untuk keluarga kita. Dan kita nampak kat situ ada twin pack yang dijual pada harga RM20 pada setiap bulan. Tapi pada bulan tersebut dia ada sale, ada jualan murah pada harga RM12 for example. Jadi kat situ bila mana kita ada lebihan duit kita sikit, kita dapat membeli ubat gigi tadi dan seterusnya kita dapat menambahkan lagi saving kita. Dan kita kena ingat, barang yang kita beli tadi tu adalah barang keperluan keluarga. Jadi di situ sebenarnya kita dapat mengelak sedikit daripada tempias inflasi sebab macam Akmal sebut tadi, inflasi berlaku di mana harga barang-barang meningkat, tidak sejajar dengan kenaikan pendapatan kita. Betul. Okey. Doktor ada tambah lagi ke? Rasanya sampai situlah untuk kepentingan. Saya seronok tu. Itu kepentingan. Kita dah tahu dah. Itu apa yang dijelaskan tentang kepentingan perancangan ataupun adanya belanjawan ni. Tapi kan yang menjadi kerisauan ataupun yang kita selalu tanya ataupun kita nak tahulah, macam mana agaknya untuk kita membuat persiapan ataupun persediaan belanjawan, terutama sekali belanjawan peribadi ni. Apa langkah yang perlu kita lakukan peringkat yang pertama sekali, doktor? Pertama sekali, kena kenal pasti pendapatan kita. Dan juga potongan berwajib. Kalau yang makan gaji, kita tahu income kita berapa, dan kita tahu berapa potongan kita, berapa cukai, income tax, SOCSO, EPF, ya. Semua tu adalah potongan wajib dan juga mungkin potongan-potongan lain untuk memenuhi rumah, kereta dan sebagainya. Kita sedar keadaan tu. Dan bila mana kita tahu tentang punca pendapatan kita, kita kena catat pula semua perbelanjaan kita. Tolong simpan resit. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, termasuk diri kita ni juga, Akmal. Betul. Kita kena simpan resit semua perbelanjaan saya memang tu. suka simpan resit. Untuk simpan LHDN resit, nanti. tapi kena catat juga. Ya, benar. Jangan simpan tak catat, susah nanti. Pandai, Akmal, pandai. Dan jangan lupa ya, kita pantau sendiri belanja kita tadi mengikut prioriti. Macam yang Akmal sebut tadi, masa ke semasa sentiasa prihatin dengan perbelanjaan kita. Sebab kita sifat alpa manusia kan. Kadang-kadang kita tengok benda tu cantik, kita beli. Padahal prioriti dah kita set pun. Tapi kita tetap pergi membeli juga. Dari masa ke semasa, kita kena pantau sendiri perbelanjaan kita. Senaraikan juga kekuatan kita.
apa kekuatan kita, Akmal? Kita ada aset. Okey, ingatkan kekuatan apa tadi? Kekuatan dalaman ke apa? Kekuatan ekonomi, kekuatan keuangan kita. Kekuatan keuangan kita. Kita ada aset cair. Aset cair ni tuan-tuan macam ialah cash. Bukan kata cash dalam poket kita je. Cash di bank juga diambil kira. Dan juga kita ada aset tetap. Tapi kita kena fikir aset tetap ni dapat ke membantu kita dalam masa sekejapan bila kita susah. Aset tetap tu maksudnya macam rumah? Rumah, tanah, kereta. Susah nak jual tu. Betul. Ambil kalau masa. Aset cair pula seperti emas. Cepat dapat kita gadaikan ataupun kita tukar kepada cash. Itu sangat membantu kita. Dan last kali kita kata untuk langkah penyediaan keuangan ni, belanjawan ni, kita cuba imbangi pendapatan boleh guna dengan perbelanjaan. Ingat pendapatan boleh guna. Bukan semua pendapatan kita boleh pakai sewenang-wenangnya, kita boleh declare. Tapi tak semuanya kita boleh pakai sebab dia dah ada tuntutan-tuntutan yang menunggu dia tu. So kita kata imbangkan pendapatan boleh pakai dan perbelanjaan yang kita dah susun mengikut prioriti tadi. Itu antara langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk memulakan penyediaan belanjawan. Baik, sangat jelas apa yang dikatakan tu. Pertama sekali kita kena catatkan kita punya perbelanjaan, simpan resit untuk rujukan dan kemudian dari segi kita kena tahu kekuatan kita, pendapatan kita dan juga kita kena kenal pasti perbelanjaan kepada pendapatan apa tadi Doktor? Ya, selaraskan. Di antara perbelanjaan dengan pendapatan tadi. Kita lebih kenal diri kita. Betul. Jadi mungkin sekarang ni mana-mana yang rasanya belum pernah lagi buat belanjawan ataupun perancangan keuangan boleh ambil tindakan ini saat ini, sekarang ini untuk masa depan yang sejahtera. Betul. Baik, jadi mungkin Doktor, kalau kita tengok apa faktor-faktor penggalak bagi pengurusan belanjawan yang betul. Kadang-kadang kita tahu kita buat ni, kita buat satu perancangan keuangan, perancangan belanjawan. Tapi kita tak tahu adakah perancangan ini betul, strategi kita ini memang ikut landasan yang benar ataupun bagaimana? Doktor, macam mana? Faktor menggalakkan untuk menguruskan keuangan dengan betul ni, dia ada dua je. Okey, kalau kita huraikan secara ringkas ada dua, tapi kita cuba buat huraian panjang sikitlah ya. Yang pertama sekali, tengok pendapatan kita tu. Kenal pasti betul-betul pendapatan main utama kita dan pendapatan tu mestilah pendapatan yang bersih yang kita kata boleh pakai tadi tu yang ulang kali disebut. Dan juga kalau kita ada pendapatan sampingan, kalau kita tengok hari ni alhamdulillah anak-anak muda kita dah jadi TikTokers, affiliate TikTokers ya. Dan anak-anak di luar sana kena faham ya, bila mana kita ada pendapatan sampingan ataupun mungkin yang jadi yang jadi rider untuk Grab semua tu, ya itu gig ekonomi tu bagus untuk menambah pendapatan, tapi jangan lupa bersama-sama dengan pendapatan tambahan kita ataupun pendapatan utama kita tadi adanya perbelanjaan yang menuntut. Contohnya kalau kita jadi affiliate TikTokers tadi tu, adakah kita perlu membayar subscription fee? Adakah kita perlu membayar affiliation fee? So ketepikan benda tu dulu. Sebab tu faktor penggalak ni kenal pasti dulu kita punya pendapatan. Yang kedua, kita kenal pasti pula pola perbelanjaan kita. Perbelanjaan ni kita bahagikan kepada 3. Perbelanjaan tetap. Contohnya, bayar segala hutang piutang dulu. Sebelum kita terjerat. Komitmen. Pinjaman kita lepaskan dulu. Utility. Hari ni tak ada internet, semua orang susah. Macam hilang daripada radar. Hilang dari planet ya. Okey. Sewa rumah jangan lupa bayar dulu ya. Lepas tu belanja asas. Belanja asas biasalah Akmal, makan, minum, tempat tinggal dan juga sekarang belanja asas juga meliputi pengangkutan. Betul. Kalau yang tiada kereta, pengangkutan awam, tiket, belanja, pengurusan ataupun yang kalau yang menggunakan kereta jangan lupalah bayar komitmen kereta, minyak petrol, komitmen tol ya. Semua itulah itu adalah belanja asas. Dan yang ketiga kita kata gaya hidup. Gaya hidup hari ni orang ada Netflix, tengok cerita, kita pun nak tengok juga Netflix, betul tak? Orang ada internet, kita pun nak tengok internet. Kita perlukan internet. Dan ada juga anak-anak muda kita yang suka ke gym, bagus tu untuk amalan hidup sihat ya. So yuran gym semua tu adalah antara gaya hidup. Tuntutan untuk gaya hidup. Betul. Yang ketiga, kita cuba tetapkan matlamat kita. Kita set kita punya matlamat untuk mendapatkan sedikit spare money pada hujung bulan nanti. Ini pendapatan kita, ini pendapatan tambahan kita, ini perbelanjaan kita. Target kita sekarang kalau boleh nak ada sikit 20% spare. Mungkin 10% kita letak investment, lain kita nak duit untuk sedekah jariah kita for example. Alhamdulillah ya. Kalau kita ada kesedaran yang macam tu, betul tak? Betul. Apa-apa pun bayar hutang dulu, komitmen hutang tu penting ya.
rekod berbelanja, jangan lupa sebab kita tengah cakap pasal faktor penggalak sekarang ni, bila kita rekod perbelanjaan kita, kita sendiri akan puji diri kita. Wah, kita dah berdisiplin. So itu sebenarnya datang balik pada diri kita sebagai satu galakan. Kalau aku dah menulis, aku dah mencatat, aku dah simpan semua resit, so kenapa aku tak boleh patuh kepada setiap apa yang kita dah set tadi tu? Betul. Itu sebenarnya satu penggalak kepada diri sendiri. Dan last kali kita kaji dan kita semak. Baik. Sit awal hujung minggu tu, minggu ni ada lebih ke tak? Nak keluar dengan kawan-kawan ni, nak bersukaria ni, ada Baik. ke tidak lebih? Sekali, berkala lah. Mungkin bukan seminggu, mungkin sebulan, kita kaji balik. Bila masa, kita kaji, kita semak balik. Baik, itu dia yang kita boleh berikan ataupun panduan penggalak untuk menguruskan perbelanjaan. Jadi kita akan berhenti seketika, lepas ni doktor kita nak tanya lagi berkenaan dengan bagaimana untuk kita menguruskan belanjawan peribadi kita. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini dalam BIS Malaysia. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nurbalqis Zakaria, Fellow Penyelidik Institut Penyelidikan Perakaunan Universiti Teknologi Mahara Shah Alam, yang kita bincangkan ketika ini panduan belanjawanku. Baik, jadi Doktor, kalau kita lihat ataupun apa yang dah diterangkan tadi sangat jelas, Doktor. Bagaimana untuk kita buat persediaan perancangan keuangan sebagai belanjawanku. Itu panduannya. Dan apa yang perlu pengetahuan literasi keuangan dalam menangani perancangan belanjawan awal secara individu ni, Doktor? Okey, bila kita cakap pasal literasi keuangan ni, Akmal, dia adalah satu kebolehan untuk kita memahami, untuk kita apply balik semula apa yang kita faham tadi tu, seterusnya untuk kita rancang. Bila kita dah rancang, yang paling baik ialah kita ada kebolehan untuk menilai. Itu kat dia hebatnya bila mana seseorang ada ilmu tentang literasi keuangan. Kita set, kita susun, tapi kita juga boleh menilai sejauh mana kita dah pergi, sejauh mana kita dah taat kepada apa yang kita setkan tadi. Ini meliputi pengetahuan dan kemahiran keuangan. Kalau saya kata bila kita ada literasi keuangan, kita boleh mentadbir urus contoh ya, hutang dan kedudukan aset kita. Kita boleh tahu bila kita nak panjangkan hutang, sebab ialah keperluan berhutang ni memang sentiasa orang kata tempting lah, memang tinggi kan. Tapi kita boleh tahu bila kita boleh buat loan, pendek mana kita perlu buat loan, adakah wajar kita buat loan. Itu adalah perkara yang perlu difikirkan. Perlu difikirkan dan itu akan kita raih bila mana kita ada ilmu, bila kita kata literasi keuangan. Sangat penting untuk membantu membina belanjawan peribadi kita sendiri. Bila kita dapat kita juga dalam masa yang sama dapat mengurangkan risiko terjebak dengan hutang yang tengah teruk sampai boleh jadi muflis. Akmal ya. Ramai orang muda kita bawah 30 tahun dah diisytihar muflis. Itu sangat menyedihkan lah. Cuma saya nak kongsi satu research. Ada satu penyelidikan yang mendapati di mana mereka yang menghadiri latihan literasi keuangan ni selepas 2 tahun, Akmal, terkejut tak? Selepas 2 tahun mereka kembali kepada tabiat asal. Dia tinggalkan balik semula. Kalau tadi dia dah sangat berdisiplin menyusun keuangan dia, sangat tapi lepas perancangan tu dia berubah kembali selepas 2 tahun. Kenapa? So apa yang kita dapat tengok kat sini sebenarnya literasi keuangan tu dia adalah gabungan kesedaran. Kesedaran bukan sahaja memahami ilmu, bukan sahaja mengaplikasikan ilmu, tapi dia juga datang daripada tabiat dan datang pada diri kita sendiri. Itu adalah pokok pangkal kepada kejayaan bagaimana literasi keuangan membantu belanjawan peribadi. Baik, itu dia. Itu kepentingan dan juga bagaimana fungsinya kita ada ilmu tentang literasi keuangan sebagai pengurusan keuangan yang baik. Betul. Jadi mungkin kalau kita nak kongsikan ketika ini, Doktor, kita dah lihat kita dah tahu kenapa kita perlu rancang keuangan kita, kenapa kita kena
ada kesedaran dan ilmu dan juga sebagainya. Kita nak tahu juga apa agaknya kesan yang paling ketara untuk jangka pendek dan juga jangka panjang sekiranya kita abaikan pengurusan keuangan kita ni. Ada orang kata macam, alah tak kisahlah, kita tak payah ni, macam boleh je selagi ada duit, boleh je belanja, tak ada duit kita duduk diam. Macam tu. Pandangan doktor macam mana? Suka saya nak jawab benda tu, tapi saya nak mulakan dulu dengan kenapa kita buat belanjawan peribadi ni juga. Secara tak langsung sebenarnya kita cuba membina satu keadaan yang dipanggil sebagai kesejahteraan kewangan. Tuan-tuan, puan-puan kat luar sana, adik-adik, anak-anak, ya, kesejahteraan kewangan ni dia bukan semata-mata di mana pendapatan dapat menampung perbelanjaan yang dituntut, tetapi dia dapat melibatkan kita kepada masyarakat dalam keadaan yang membawa diri kita dalam secara berwibawa. Maksudnya, Akmal, kalau masyarakat ada kenduri kahwin, kita dapat attend. Kita dapat, orang kata apa? Salam kaut. Dapat bagi sikitlah. Dapat berjariah. Kalau ada kematian, ada kesusahan di pihak keluarga kita, kita dapat pergi dan dapat menghulurkan. So, kita kata penglibatan kita di dalam masyarakat sejajar dengan ataupun bukan semata-mata memenuhi perbelanjaan daripada pendapatan yang kita ada tadi. So, berbalik kepada kesan jangka pendek, kesan jangka panjang tadi tu, kesan jangka pendek kita akan mengalami kebocoran simpanan. Kebocoran simpanan, padahal duit dah simpan dalam ASB, duit dah simpan dalam fixed deposit, terpaksa buka balik. Sebab apa? Kita mengalami kebocoran simpanan. Untuk kesan jangka masa pendek yang lain, kita akan mula rasa tak seronok lah. Kita dah rasa hilang. Kita akan rasa hilang, apa kita panggil? Hilang peluang. Peluang di mana kalau kawan-kawan bersosial, kita tak dapat memenuhi tuntutan sosial tu. Sebab apa ya? Sebab kita terpaksa berjimat. Dah sampai hujung bulan, kita terpaksa ikat perut. Kita tak boleh join dah diorang. Itulah tadi tu, macam kalau kita tak ada duit, kita duduk diam-diam. Dah duduk diam-diam tu, kita meronta pula kan. Hati, nafsu dan juga sebagainya. Betul. Itu tak sihat lah. Itu satu... Ini semua bertitik tolak daripada kelemahan penyusunan perbelanjaan kita tadi, keuangan kita tadi tu. Jadi dia juga orang kata efek kita punya psikologi yang lain, ya. Betul. Aspek kehidupan lain pun turut tergugatlah. Hanya disebabkan kelemahan kita dalam mentadbir belanjawan kita tadi. Itu jangka pendek. Okey, dalam jangka panjang yang paling menakutkan kita ialah terjebaknya seseorang ke kancah hutang demi hutang. Hutang yang berpanjangan. Bila mana kita terdesak, Akmal, kita akan cuba mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah pada ketika itu. Keadaan yang menyempitkan kita pada ketika itu mungkin sebulan. Tapi apa kita buat? Kita pergi buat loan yang panjang. Loan di bank confirm jangka masa panjang, lebih daripada setahun. Kalau loan dengan adik-beradik, mak bapak mungkin kurang daripada sebulan ataupun 2 bulan. Dan kita perlu perjelaskan benda tu. Tapi yang lebih menakutkan bila mana masyarakat mula mencari-cari alternatif yang tak sihat macam tepi haram. Betul. Peminjam wang tidak berlesen. Macam orang kata, menakutkan. Korek lubang, gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang lain. Dan jangka panjang yang lain, dari segi psikologinya, Akmal, apa jadi ialah keluarga, kawan-kawan dah mula menyisihkan kita. Kita dah mula memuram. Kita dah mula sedih, gelisah. Betul tak? Call masuk pun kita dah susah hati dah. Orang call nak minta hutang daripada kita. Keluarga dah mula menyisihkan kita. Sebab sama ada kita nak minta duit, pinjam lagi, ataupun pinjaman lama kita tak lunaskan lagi. Keadaan ni menyusahkan balik. Itu dia. Dia sebenarnya melibatkan kepada kesihatan mental kita juga tentang kewangan ini. Baik, Doktor, nampaknya masa yang kita ada setakat ini sahaja. Memang seronok bersama pasal kewangan peribadi ini. Mungkin kita akan panggil lagi Doktor ini untuk kita banyak lebarkan lagi. Jadi, ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nur Balkis Zakaria, Fellow Penyelidik Institut Penyelidikan Perakawanan Universiti Teknologi Mara Shah Alam untuk perkongsian pandangan itu tadi. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Akmal. Terima kasih juga. Baik, saudara, BIS Malaysia edisi Rabu 21 Jun 2023 berakhir di sini. Saya Akmal Hafiz Tuslan. Salam Malaysia Madani.